Hai, Assalamualaikum. Okey, saya Azri daripada PZ. Okey, so hari ini kita akan discuss sikit sebanyak berkenaan dengan sistem latihan ringkas. Jadi anda aktifkan ini pun untuk tahu bagaimana nak buat satu bentuk sistem latihan yang ringkas untuk agent, dropship, sales agent, stockist yang membolehkan mereka untuk membuat jualan walaupun pada hari pertama mereka bekerja dengan kita. Okey. So untuk sistem latihan yang sebegini rupa kami dah cuba di company kami sendiri, di PZ sendiri, dan kami telah menjana 1 juta sales dalam tempoh 3 bulan apply dan menggunakan satu sales agent dan satu sales support. Okey, untuk yang pakai dropship, stockist, semua ni, ini pun kami ada cuba untuk klien kami dan dia menjadi juga. Okey, so jadinya kita mula. Okey, ada 3 jenis training. Okey, so bila kita nak buat satu sistem latihan ni, dia ada 3 jenis latihan yang kita kena tengok. Yang pertama adalah sales training, yang kedua adalah product training, yang ketiga adalah system training. So sales training ni berkenaan dengan training skill lah seorang penjual, seorang sales agent, seorang dropship, stockist. Bagaimana dia punya skill untuk menjual, skill komunikasi yang berpengaruh. Ini antara salah satu contoh soft skill. Bagaimana nak close deal, apa dia cakap, gerak bahasa dia macam mana. Semua tu berkenaan dengan sales training, soft skills. Okey, untuk product training pula, ini berkenaan dengan product knowledge punya training lah. Kita cerita mengenai apa product features, advantage, benefit produk kita, servis kita kan. So kita bagi tahu dekat dia macam mana, so that dia tahu benda apa yang dia tengah duk jual ni. Kalau kita tak tahu benda apa yang kita tengah duk jual, macam mana kita nak menjual? Betul. Okay. So untuk sistem training pula, sistem training ni adalah berkenaan dengan software, tools, prosedur, SOP yang kita buat dalam syarikat kita. Kalau kata SOP prosedur tu, dia berkenaan dengan kita, macam mana kita susun kita punya customer journey tu bila sales agent kita dah close sales. Okey, apa dia nak buat? Sampailah sales tu kira produk atau servis kita tu sampai ke tangan customer kita. A to Z punya cerita lah. Okey. Pasal mengenai software tools pula, kita ada bagi software apa yang nak kena pakai, tools apa yang kita nak kena pakai pada kita punya sales agent, dropship. Macam contoh testimoni semua kita letak dalam folder kat dalam Telegram. Itu contohnya sistemnya. Okey. Software CRM, anda mungkin pakai customer relationship management punya software untuk uruskan customer journey daripada A to Z. Itu contohnya. Okey. So untuk kami, untuk sales training ini, saya bagi tahu awal-awal lah. Okey, kalau boleh kurangkan product training ini, kena kekalkan. Dan untuk sistem training, kurangkan lagi banyak masa yang kita spend untuk sistem punya training. Okey. So bagaimana kita nak ringkaskan ketiga-tiga sistem training ni? Okey. Cuba bayangkan masa sales agent dropship kita masuk pada hari yang pertama. Kata kita start pukul 9 pagi. Apa kita nak bagi training pada dia dulu? Okey. Saya akan cadangkan untuk bagi product knowledge training. Tapi kita kena tahu macam mana kita nak ringkaskan supaya even ringkas pun dia tetap bagi satu impact kepada kita punya dropship, kita punya agent. Okey, banyak benda yang melekat dalam dia punya memori, daripada banyak benda yang dia dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saja. Okey, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak organize satu bentuk product knowledge training yang ringkas tapi dia bagi impactful?
Okey. So yang pertama adalah datang daripada kita sendiri. Kita mesti sediakan satu slide. Anda boleh guna PowerPoint ataupun anda boleh guna Google Slide. Kalau kata kami biasa guna Google Slide sebab senang nak share balik kepada agent ataupun dropship tu nanti. Okey. So tapi untuk anda buat slide ni, anda perlu lakukan satu research, satu product research untuk product features advantage anda. Okey, untuk ini saya ada sediakan satu artikel yang menerangkan bagaimana kita nak buat product features advantage benefit yang powerful, yang akan dapat membantu bisnes kita kemudian hari. So bila anda dah selesai itu, dalam slide anda tu banyak tekankan kepada benefit. Banyak tekankan kepada product benefit untuk anda bagi tahu kepada sales agent anda. So pukul 9 start bekerja, 9 pagi start bekerja. So 1 jam yang pertama adalah untuk anda sendiri present kepada dia. Okay, anda ceritakan mengenai produk ataupun servis anda, bawa produk anda tu kan. If anda macam work from home, itu then buat melalui Zoom ataupun Google Meet. Okay, just tunjuk saja produk anda tu macam mana dan terangkan sebanyak mungkin benefit kepada dia. Okay, supaya dia tahu luar dalam produk anda tu macam mana. Okay, kalau kata anda mempunyai banyak jenis produk, okay, pilih yang utama. If anda punya banyak servis, dan pilih yang utama. Apa yang senang untuk dijual dulu, apa yang utamanya, apa yang paling banyak top produk, top sales ni. Okay, so anda present dan anda bagi peluang pada dia untuk tanya soalan kepada anda. Okay, untuk 1 jam yang pertama. Okay, dan sebelum anda start presentation anda tu, bagi tahu pada dia yang dia pula akan present selepas anda present. So maksudnya dekat sini, dia tak ada duduk saja, dengar saja kan. So dia akan betul-betul bagi fokus dan tumpuan untuk dia faham sebanyak mungkin. Sebabnya sekejap lagi dia nak kena present. Okay, itu main psikologi sikit. Okay, selepas tu untuk 1 jam yang kedua pula, biar agent tu pula yang present, biar dropship tu pula yang present. Okay, dan selepas sahaja dia present, kita boom. Saya letak boom boom dengan banyak soalan. Bila kita tanya dia banyak-banyak soalan, ini yang dia akan lebih ingat daripada slide presentation kita tadi. Yang ni yang akan lebih melekat. Sebab information, maklumat yang kita bagi pada dia mengenai produk dan servis kita nak gunakan sekejap lagi. Kita nak dia boleh jual pada belah petang nanti kan. So benda ni tanya je sampai dia sendiri boleh faham. Okay, so kita ambil masa 2 jam untuk product knowledge punya training. Okay, ini dah cukup ringkas lah if kita nak bagi dia betul-betul ingat. If kalau kata macam contoh anda present pun dalam setengah jam dah settle, dia lagi cepat lah product knowledge punya training ni boleh selesai. Okay, so ini cara untuk anda ringkaskan product knowledge punya training, but boleh bagi impact kepada anda punya agent ataupun dropship. Okay. Okay, kedua, katakanlah daripada pukul 9 kita ambil 2 jam tadi, pukul 10 anda present, pukul 11 habis agent anda present. Kemudian continue dengan sistem training. Okay, sistem training ni macam yang saya bagi tahu pada anda pada mulanya tadi, dia berkenaan dengan prosedur, berkenaan dengan SOP, berkenaan dengan tools, berkenaan dengan software apa yang anda gunakan untuk mencukupkan perjalanan customer tu daripada A to Z, dan untuk menyenangkan agent-agent anda. Macam contoh kita gunakan Trello maybe untuk CRM, kita gunakan Asana maybe untuk CRM. So sistem training ni pun ringkas saja. Sediakan Google Slide, tulis prosedur anda seringkas yang mungkin, kemudian tulis prosedur, tulis SOP, dan if ada sistem, tunjukkan sistem apa yang anda gunakan. Dan sistem tu lah, tips saya yang saya boleh bagi adalah sistem yang anda gunakan itu seelok-eloknya dia
semudah yang boleh. Dia kalau kata nak tahu mudah ke tak tu, anda tengok bila anda explain pada dia, sekejap tak benda tu selesai, and faham tak dia apa nak buat, boleh tanya balik. Okay, tadi saya cakap macam ni, yang ni lepas tekan ni, kena tekan ni kan. Anda boleh tanya balik pada dia, dia suruh dia jawab balik, betul tak? Suruh dia tunjuk balik, demo balik, tekan apa, nak buat apa lepas ni. Okay, untuk sistem itu, kalau kata pastikan anda punya tu dia mudah. Sebabnya yang pertama adalah, kalau sistem tu terlampau susah untuk ejen tu guna kan, ejen tu dia jarang nak kekal lama dengan kita. Sebab dia rasakan nak menjual pun susah kan. Dia rasa better dia pergi dekat kita punya kompetitor. Nak jual senang aja, SOP mudah saja, prosedur mudah saja, sistem yang diguna pakai pun mudah saja. Okay, alright. So bila anda dah sediakan slide PowerPoint or Google Slide anda, dan anda present setengah jam, present sistem training ni supposedly dia sangat ringkas. Setengah jam anda mesti settle, setengah jam anda mesti selesai. So lepas anda dah share selesai presentation, share slide tu kepada agent so that dia boleh tengok balik. Macam untuk product knowledge tadi tu pun, share kembali so that dia boleh tengok. Untuk sistem training pun sama, share kembali supaya dia boleh tengok. Sebab tu saya suka guna Google Slide, sebab kita senang nak share kepada kita punya agent ataupun dropship. Okay, right. So untuk PZ kami gunakan software kami, PZ Sales, yang bertindak sebagai satu CRM lah untuk kami. Sebab PZ Sales ni dia menggunakan WhatsApp platform. So siapa yang tak reti guna WhatsApp? Itu cerita dia. So bila guna PZ Sales ni senang, sebab tunjuk sikit je, dia tahu dah nak guna WhatsApp. Just nak tukar-tukar status lead tu macam mana, dan selesai dah kerja dia. Kerja dia tukar status lead saja. Lepas dah WhatsApp ataupun call, tukar status lead, dan selesai. Okay, banyak lagi kebaikan gunakan PZ Sales ni, tapi nanti saya akan terangkan kemudian lah. Anda boleh check artikel-artikel yang saya ada terangkan pasal PZ Sales. Alright. Okay, kemudian sales training. Sales training ni kena lagi ringkas daripada latihan-latihan yang lain, training yang lain. Sebab sales training ni, kalau kata kita bercerita mengenai komunikasi, kita bercerita mengenai macam mana nak close sales, apa tu semua, dia banyak more kepada practical. Kita dapat tangkap bila kita buat practical, instead of kita cerita. If kita cerita teori banyak kepada agent kita, okay, nak komunikasi dengan klien dia macam ni, maybe kita boleh ajar something yang mudah, macam contoh gunakan bahasa Melayu tinggi, which is guna tuan, guna puan, guna cik bila bercakap dengan customer, instead of encik, puan. Ada budi bahasa dia nak bercakap dengan customer. Teori begitu kita boleh ajar kepada kita punya agent dropship. Tapi part yang diorang dapat tangkap, melekat dalam minda diorang tu adalah masa part practical. So saya suggest untuk sales training, buat 30 minit saja, ringkas saja. Dan untuk sales training ni, dan kalau kata untuk easy, kami ada bagi scripts kepada kami punya sales agent untuk bila dia call, apa yang dia nak kena cakap. Dan anda sebagai business owner ataupun anda sebagai pengurus jualan untuk dia, duduk dengan dia sehingga dia berjaya close satu sales. Okay, lepas anda dah 30 minit bagi teori pada dia macam mana nak komunikasi itu ini apa semua, duduk dengan dia 30 minit. Duduk dengan dia sampai dia berjaya close satu sale. Then anda dah boleh biar dia buat kerja dia. Okay, so selalunya sistem training ni akan selesai sebelum lunch hour. So bila dia dah berjaya dapat satu closing, so dia akan ada dia punya keyakinan dia sendiri. Okay, macam yang saya tulis dalam slide ni, ada dengan agent sehingga close satu sales. Kemudian sebelah petang after lunch,
biar dia praktikal sepanjang hari. Biar dia praktikal sepanjang hari untuk dia closing sales. So masa hari pertama pun dia dah dapat keyakinan untuk close sales. Macam untuk kami, sales agent kami, masa hari pertama pun dia dah jadi close 4-5 sales. Okay. Apa nak ajar pada hari pertama? Okay. Takkan semua benda sekali kita nak pack masuk dalam slide kita, betul? Okay. So untuk hari pertama ni kan, untuk tak bagi agent ataupun dropship kita tu overwhelm, orang cakap kan, kita pecahkan proses jualan kita kepada beberapa fasa. Okay, macam ini. Okay, ini untuk PC. Kami pecahkan proses-proses jualan kami. Okay, daripada lead kepada invoice, kepada dokumen, kepada prospectus schedule untuk tarikh hantar dokumen, then prospectus submit dokumen kepada BSN, kemudian dapat approval daripada BSN, kemudian jadilah jualan, jadi sales, dan ke arah customer success pula, customer support pula. Okay, so pada hari pertama ni apa yang kami ajar hanyalah daripada lead nak tukarkan dia jadi invoice. Okay, kita nak ajar dia, jangan straight away kita nak cerita okay, ni invoice, dokumen apa pula, schedule tarikh hantar beli. Kita jangan kejar macam tu. Bila kita fokus kepada conversion, result tu akan datang. Formulanya adalah effort plus conversion equal to result. So jika agent yang kita dapat tu, kalau anda ikut artikel yang untuk bagaimana nak cari agent yang ada attitude menggunakan busy marketing, paid advertising kan, so bila anda dapat agent ataupun dropship yang ada attitude dia effort dia tinggi, apa yang kita boleh bantu dia adalah daripada segi conversion. So kita ajar dia macam mana nak tukarkan lead tu menjadi invoice dahulu. Okay, kita bagi target kepada dia, maybe kita nak di dalam 20 call hari tu 10% jadi invoice. Itu target mula kita bagi dia untuk beberapa hari, maybe 4-5 hari, maybe seminggu. Okay, so kita nak itu, maksudnya daripada 20 call 2 yang menjadi invoice. Itu target yang kita bagi pada dia untuk setiap hari lah, sampai dia dapat achieve target tu, dan baru kita move kepada fasa yang seterusnya. Okay, dan target conversion yang kita bagi pada dia tu mesti realistik. Okay, kita jangan daripada 20 call nak 90% mesti jadi invoice. Itu payahlah tu. Okay, even kita sendiri pun tak tentu boleh 90% jadi closing sales. So kita kena realistik. Kita kena bagi at least 10% ke dulu untuk dia belajar, dan target sebulan dia sebenarnya conversion rate nak kena 20%. Maybe kita nak buat macam itu, then baru move ke fasa-fasa yang seterusnya. Okay, bila masa yang sesuai nak move ke fasa, sebenarnya kan bila kita buat macam ni akan ada daripada, kan setiap hari dia berjaya close di dua invoice, betul? So akan ada daripada lead tu yang dah bertukar jadi invoice tu nak ke fasa yang seterusnya. Tak adalah dia tunggu yang agent ataupun dropship ni habis belajar dulu barulah dia daripada invoice nak ke dokumen baru ke schedule. Tak adalah. So yang bestnya, agent ni dia akan terus tanya, okay, saya ada leads yang tanya dokumen apa yang diperlukan untuk apply for this grant. Untuk kalau anda maybe funnel anda lain sikit, tapi kalau untuk kami, dia akan terus bertanya dokumen apa, dan kita terus bagi tahu saja. Okey, ini dia, terus minta ini. So dia akan belajar sendiri sebenarnya. Dia akan belajar sendiri. Cuma nanti yang formalnya kita kena bagi jugalah. Okey, untuk dokumen macam mana pula, untuk schedule tarikh macam mana pula, untuk submission macam mana pula, apa kita nak kena tengok, apa tu semua. Formalnya kena bagi juga. Tapi later on bagi dia selesai fasa by fasa dahulu. Okey, alright. So kenapa kita perlu pecahkan proses jualan kita tadi? Kenapa kita nak kena pecahkan dia jadi kecil-kecil macam ni?
Okay. Sebab bila kita pecahkan dia kepada face by face, bila satu-satu agent tu, macam contoh dalam seminggu dia dapat kumpul 10 invoice. So dia dah bagi rasa small win tau, rasa kemenangan kecil pada dia. Nak dekat dah ni dengan nak dapat commission. Okay. Dan lagi satu, kita dapat kenal pasti fasa mana yang dia perlu perbaiki. Sebabnya kalau logically untuk dapatkan, katalah untuk dapatkan 10 invoice, kita nak kena ada 100 lead. Contohnya daripada 10 invoice tu, maybe 8 yang jadi dokumen, sampailah nak jadi jualan tu, maybe jadi 2-3 jualan saja. Maybe. Okay. Sebab itulah bila kita pecahkan kepada fasa-fasa ni, kita dapat kenal pasti dekat fasa mana yang dia bermasalah ataupun masalah kita. Kalau kata anda ikut saya punya training, first thing saya selalu nasihat untuk build up sales team, jangan salahkan sales agent ataupun dropship tu dulu. Salahkan proses kita dulu. Tengok apa yang tak betul, apa yang kita boleh tambah baik. Kalau kata daripada lead ke invoice kita tak dapat conversion rate yang seperti mana yang kita nak, maybe kita nak kena ubah dia punya skrip jualan ni. Ataupun maybe kita nak tengok balik, okay, sekarang lead dah masuk, kita nak bagi maklumat bawa dia ke landing page dahulu ke, ataupun kita nak terus CS call, kita nak terus agent kita call. Kita test yang mana yang boleh bagi conversion rate seperti mana kita nak. Bila dah betulkan itu, bila dia dah proven dan boleh diduplicate, then baru kita tengok, maybe kita nak tengok balik sales training agent tu, kita dengar balik macam mana dia, cara dia bercakap dengan customer. Maybe macam tu. Sebab tu bila kita pecahkan funnel kita by fasa, proses jualan kita by fasa, kita dapat kena pasti problem dia tu dekat mana dengan cepat. Dengan cepat dan tepat. Sebab kita tak nak macam kita rasa agak-agak, rasanya dia kot yang tak pandai nak bercakap dengan customer ni, so kita pun banyaklah bagi training pada dia. Maybe ilmu pasal product knowledge dia tak cukup kot, so kita pun banyaklah bagi ilmu pasal product knowledge, padahal benda tu tak ada kaitan pun. Kita tak tahu sebab kita tak test. Okay. So bila kita dapat kenal pasti bahagian mana yang bermasalah, kita dapat betulkan proses, ataupun jika masalah itu datang daripada agent, kita dapat kenal pasti training mana yang dia perlukan, so that kita tak buang masa. Sebab kalau kata internal team, kita bayar gaji pada dia. Kalau kata external team macam dropship ke apa, itu tak apa sikit, sebab dia memang based on 100% based on commission. If dia tak ada effort, then dia tak ada commission lah. Okay. Kemudian kenapa kita perlu pecahkan proses jualan lagi adalah untuk menjaga moral agent. Sebab cuba bayangkan, kalau kata hari-hari anda tanya pada dia numbers, anda tanya pada dia figure, dah close berapa sales ni, kenapa tak close sales lagi ni, agak-agak moral dia tu down tak? Kalau based on yang tu, sebab kita nak lead tu terus kita nak close jadi jualan, tak boleh macam itu. Betul. Terus nak close jadi submit pada BSN, tak boleh macam itu juga. Betul. Jadi kita kena, bila kita buat pecah macam ini, kita dapat menjaga moral dia dengan memberi dia rasa kemenangan kecil pada dia. Okay. Okay. Cara kurangkan risiko lead yang tak dapat di close. Okay. Bila kita bagi lead pada agent, pada dropship kan, dia macam ni. Kalau kata kita ni business owner, salesman terbaik adalah kita. Sebab kita kenal bisnes kita macam mana, kita kenal ekosistem bisnes kita macam mana, kita kenal apa yang terbaik, kita tahu cara bercakap, dan kita akan attempt tau untuk lead tu kita yang close kan. Tapi kalau kata kita yang close kan, agent kita tak belajar apa lah. Betul. Kita memang boleh close sebab bisnes kita, produk kita, kita tahu apa nak bercakap dengan customer tu. Okay. But then untuk agent-agent yang baru kan, untuk agent-agent yang baru, jika anda nak kurangkan risiko lead tu tak dapat di close lah, sebab lead kita gunakan paid advertising,
ataupun kita gunakan effort daripada organik untuk bawa masuk lead kan. So dia akan ambil masa, tenaga dan wang kita. Betul. So jadinya kita beri lead yang lama yang ada dalam database kita untuk bagi kita punya agent tu practice. Okay. Kadang-kadang orang masa kelas teori ni dia tak berapa nak ingat sangat, tapi masa praktikal tu tiba-tiba dia boleh hit conversion yang kita nak. Dia boleh hit target sales yang kita nak. So beri lead yang lama pada dia untuk kita elakkan risiko sikit sebanyak lah. Sebab kalau kata lead yang baru-baru, yang fresh-fresh tu kita bagi kepada agent-agent kita yang memang kita dah ajar untuk close sale, dia memang dah pandai close sale lah. Okay. So beri lead lama untuk elakkan risiko. Okay. So jadinya dah selesai. So apa yang anda perlu lakukan sekarang? Okay. So pertama adalah untuk anda download checklist yang saya dah sediakan. Ada button download di bawah artikel ini. Kemudian anda boleh rujuk artikel cara bina pasukan jualan. Okay. Alright, itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Hopefully training ini dapat memberi manfaat kepada anda dan anda dapat apply, dan jika anda apply, kabarkan pada kami menjadi ataupun macam mana, apa yang anda dapat improve, apa yang anda dapat tengok. Sebabnya sales ni berkenaan dengan matematik dan juga kreativiti. So jadinya cuba ikut apa yang boleh dan modify apa yang perlu. Okay. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.